Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi kitab Penawar Bagi Hati. Sambung daripada tentang memperbanyak kecelaan, memperbanyakkan cakap, banyak cakap. Kan? Banyak bercakap. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mana tadi? Hilang dah cari. Dan apa nama? Artinya barang siapa menjamin dan hendaklah kan, dan dikendaki dengan barang yang antara dua tulang, dan dikendaki dengan barang yang antara dua kaki. Itu farad situ ah. Hilang dah. Barang siapa banyak tersalahnya, maka hendaklah engkau fikirkan. Mana dah tadi jumpa dah. Maka hendaklah engkau fikirkan. Tadi dah ada. Kat sini. Oh ni, maka hendaklah engkau fikirkan. Mana dia? Ayat kat atas. Tadi jumpa lah. Tak apa. Cak jumpa. Maka hendaklah engkau fikirkan setengah daripada perkataan yang bermanfaat. Maka setengah yang dia macam ni. Yang ni bawa dia ke tawak dia. Maka hendaklah engkau fikirkan. Ke sini jumpa lah. Okey, baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah. Hendaklah kita fikir ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah, tidak membawa manfaat di akhirat. Bila kita bercakap, kita fikir dulu, adakah perkataan itu memberi manfaat di akhirat. Akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Jadi kita fikir, kalau kita nak cakap tapi tak ada manfaat, ganti dengan menyebut nama Allah, ganti dengan perkara yang bermanfaat. Macam tu lah. Ganti dengan perkara yang memberi manfaat. Dia dalam hadis ni kan, Nabi ada sebut tentang sarsarun, orang-orang yang sarsarun. Tahu orang-orang sarsarun? Orang yang kaki bual, banyak sembang, itu dipanggil sarsarun. Betul lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqah. Sesungguhnya orang yang paling kasih di antara kamu terhadap bagiku dan paling hampir daripada aku kan pada hari kiamat nanti adalah yang paling elok akhlak. Kan, ahasinukum akhlaqah, yang paling elok di kalangan kamu akhlak dia. Akhlak yang paling elok. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah al-sarsarun. Dan sesungguhnya orang yang paling murka aku kan, dan paling jauh kepadaku di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Siapa dia orang yang paling jauh dan paling Rasulullah tak suka?
Al-sarsarun. Sarsarun ni orang suka bual kosong, sembang kosong. Sembang kaki buai, kaki bual. Kan sembang. Itu sarsarun dia panggil. Ini siapa ni? Orang yang paling jauh dengan Rasulullah di akhirat kelak. Paling jauh dan paling tidak disukai oleh Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Jauh. Wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah. Paling jauh di antara kamu denganku pada hari kiamat nanti. Sarsarun, orang yang kaki bual, banyak sembang. Celoteh, pop kan. Tu. Sarsarun Rasulullah sebut. Wal mutasyaddiqun. Wal mutasyaddiqun, tahu siapa mutasyaddiqun? Orang yang bahasa dia tu fasih kan, bahasanya cantik tapi mengelirukan orang. Orang panggil spin lah. Spin, kaki spin yang sekarang ni. Itu mutasyaddiqun. Bahasa cantik, fasih, menggunakan bahasa yang fasih tapi nak kelirukan orang. Kan, itu mutasyaddiqun. Itu jauh daripada Rasulullah di hari kiamat besok dan paling dimurkai. Kan, abghadakum ilayya. Mutasyaddiqun. Contohnya wal mutafaihiqun, dan orang mutafaihiqun. Kan, siapa dia mutafaihiqun? Qalu ya Rasulullah qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafaihiqun. Ya Rasulullah, kami tahu orang sarsarun tu kaki bual dan kami tahu mutasyaddiqun tu orang yang cakap berbelit, bahasa cantik tapi berbelit untuk mengelirukan orang. Kan, tu mutasyaddiqun. Kami tahu dah siapa dia sarsarun dan apa itu mutasyaddiqun. Famal mutafaihiqun, apakah mutafaihiqun apa pula? Kan. Lalu kata Rasulullah, qala al-mutakabbirun. Al-mutafahiqun tu orang yang takabur. Macam tu lah. Jadi sarsarun tu jaga, kaki bual. Kaki bual, kaki banyak celoteh. Banyak sembang. Jagalah. Sarsarun sarsarun. Sebab orang banyak sembang ni dia banyak salah. Kan, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Ahnaf, man kathura dhahku qallat hibatu. Siapa yang banyak ketawa, dia kurang kehebatan dia, jadi tak ada kehebatan, sedikit kehebatan dia. Siapa banyak ketawa, kehebatan dia kurang. Waman mazaha ustukhifa bih. Dan siapa banyak melawak, bergurau, dia akan dipandang remeh. Dia remeh. Kalau orang ni banyak sangat melawak, dia diremehkan. Kecil dia tu, remeh. Banyak sangat melawak, bergurau. Kan, waman kathura kalamu kathura saktuh, kata Sayyidina Umar, siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Waman kathura saktuh qalla haya'u, siapa yang banyak salah, malu dia kurang. Siapa banyak salah, malu kurang, kata Sayyidina Umar. Waman qalla haya'u qalla war'u, siapa yang sedikit malu dia, maka sedikit jugalah warak dia. Warak dia tak ada. Warak dia sedikit. Warak ni jaga diri daripada perkara-perkara yang haram, dan dia melakukan perkara-perkara yang menghasilkan pahala bagi dia. Tu warak, jaga diri daripada yang haram dan juga yang syubhah. Kan, siapa yang sedikit malu, maka sedikit warak dia. Wa man qalla wara'u, dan siapa yang sedikit warak dia, mata qalbu, mati hati dia. Hati dia mati. Tak warak, hati mati. Warak ni apa? Warak jaga diri daripada yang haram dan yang syubhah. Jaga diri dia. Kan, paling tidak kalau syubhah pun tak apalah, yang haram dia jaga dan dia buat semua yang dituntut. Itu warak. Kan, siapa yang sedikit warak, mata qalbu, hati dia mati. Contohlah, ni kata-kata apa? Kata Sayyidina Umar. Kan, man kathura dhahku qallat hibatu, siapa yang banyak ketawa, maka sedikitlah kehebatannya. Waman mazahastukh tukhiffa bih, dan siapa yang melawak, dia dipandang ringan, dipandang remeh. Waman kathura kalamu kathura saktuh, siapa yang banyak bercakap, banyak silap. Waman kathura saktuh qalla haya'u, siapa yang banyak silap, sedikitlah malu dia. Waman qalla haya'u, dan siapa yang sedikit malu, qalla war'u, sedikitlah warak dia. Waman qalla war'u mata qalbu, dan siapa yang sedikit warak, mati hati. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab dalam Tabrani Al-Awsat. Tu nah. Bercakap, banyak cakap, banyak silap, banyak salah, sedikit malu. Sedikit malu, kurang tak ada sedikit warak. Sedikit warak, mati hati.
Kan, banyak cakap, hmm, banyak silap. Banyak silap, sedikit malu. Sedikit malu, sedikit warak. Sedikit warak, mati hati. Sayyidina Umar. Hmm. Jadi pesan musannif kat sini, kalau kita nak bercakap, kita fikir lara tak lara. Kalau lara, gantikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, zikrullah, kan, perkara-perkara yang membesarkan Allah, ganti dengan benda tu. Betul tak? Kerana zikir Allah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Zikir Allah menyerupai sepotong emas. Berhargalah, berharga. Dan perkataan yang tiada faedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Kita pilih yang mana? Kita pilih emas ke kita pilih tanah keras? Kita pilih emas. Jadi daripada bual kosong, zikir Allah. Zikir Allah ni bukan saja subhanallah, alhamdulillah ataupun Allah, la ilaha illallah, bukan. Bukan itu saja. Bercakap tentang kebesaran Allah, bercakap tentang halal dan haram, itu juga termasuk dalam zikrullah. Kan, bercakap tentang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Itu semua termasuk dalam zikrullah. Contoh dah, termasuk dalam zikrullah. Jadi cakap, fikir dulu dan jangan banyak bual. Kan, cakap tentang zikrullah itu seperti sepotong emas. Zikrullah ni zikir terus, la ilaha illallah, subhanallah, Allah Allah, ataupun cakap tentang agama, tentang soal halal dan haram, kan, soal ini boleh buat, itu tak boleh buat, itu pun termasuk dalam zikrullah. Contohnya nasihat menasihati ke arah kebaikan, itu pun masuk dalam zikrullah, termasuk dalam kata zikrullah. Jadi kita pilih yang mana? Kita pilih tanah keras kah? Kita pilih emas? Kita pilih emas. Bercakap yang baik-baik. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Takkanlah orang yang bijak dia nak pilih apa nama? Orang yang bijak takkan pilih tanah, dia akan pilih emas. Kan, dia akan pilih emas. Orang yang bijak pasti dia akan memilih emas. Kan, bijak. Betul tak? Itu al-qayyis disebut. Orang yang bijak. Jadi kita pilihlah perkataan yang bermanfaat. Itu memilih emas daripada berbanding tanah yang keras. Tanah yang keras ni apa dah? Tanah yang keras ni perumpamaan bercakap perkara-perkara yang yang tak haram, tak haram pun, perkara yang harus saja, tapi memperbanyakkan bercakap pada perkara-perkara yang harus. Contohlah, yang tu tak boleh tu. Kan? Maka dia diumpamakan tanah yang keras. Kan? Diumpamakan tanah yang keras. Contohlah, bercakap pasal bola, kan, bercakap pasal apa-apa yang tak ada manfaat, kan, yang tu apa dia? Yang tu seperti potong tanah keras. Tanah keras. Betul, tak ada apa-apa. Tapi kalau cakap benda yang haram, itu macam api lah, sepotong api. Ini di bawah ada cerita. Betul lah. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Kan? Takkanlah orang bijak, orang yang berakal, dia akan memilih dia akan pilih tanah keras berbanding emas. Kan? Al-qayyisu, orang yang bijak tu, mandana nafsah, orang yang muhasabah diri dia. Orang yang bijak adalah orang yang muhasabah, hisap diri dia. Kan, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang dihadapi, beramal untuk persediaan kematian yang akan dihadapi nanti. Kan, tu orang yang bijak. Wal ahmaq, orang yang bodoh pula. Orang yang bodoh, orang yang mengikut hawa nafsu dia. Kan, wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan dia berangan-angan dengan Allah. Kan, tu orang yang bodoh, ahmaq. Kan. Jadi orang yang bijak dia akan pilih ketul emas berbanding ketul tanah keras.
Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Kan ini kalau perkataan tu, perkataan yang lara tu, yang tak ada pahala, tak ada dosa tu, yang tu diumpamakan seperti ketul ketul tanah keras, kan, perkataan yang tak ada dosa tapi lara lah. uh, apa nama, tak ada dosa, pahala pun tak ada. Benda-benda yang tak ada apa-apa. Itu diumpamakan dengan perkataan itu, yang diumpamakan dengan ketul ketul tanah keras, kan. Hmm. Itulah. Jika perkataan itu tiada ada padanya dosa, maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan apa? Sepotong api. Kalau bercakap benda yang mengandungi dosa, yang tu dia tinggal emas, dia pilih api. Kan? Dia pilih sepotong api. Kalau dia dia tinggal emas, kan, dia tak bercakap perkara-perkara zikrullah, tetapi dia cuma bercakap perkara-perkara yang tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Yang tu dia tinggal emas, dia pilih ketul kayu, tanah keras. Kan, kalau dia tak pilih zikrullah, tapi dia pilih bercakap perkara-perkara yang dosa, yang tu dia tinggal emas, dia pilih api. Kan? Dia pilih api. Tinggal emas, dia pilih api. Kalau kalau dia bercakap perkara yang dosa. Kalau dia bercakap perkara yang tak ada dosa, tak ada juga pahala, yang tu dia pilih tanah keras. Kan, tak ada pahala, tak ada dosa, tu dia pilih tanah keras. Kan. Kalau bercakap perkara yang ada pahala, yang tu dia pilih emas. Contohlah. Bercakap yang dosa ni apa dah? Bercakap mengumpat, tu dosa lah tu. Bercakap tipu, tu dosa lah. Kan. Contohlah. Perkara yang tak ada dosa, tak ada pahala, cerita pasal kambing, pasal bola, tak ada keperluan pun. Kan, tak ada keperluan apa pun, saja sembang. Kan. Kalau ada keperluan tak apalah, ada keperluan tak apa, itu memberi manfaat. Tak ada keperluan, saja sembang. Kan. Yang tu tak ada pahala, tak ada dosa. Tak ada pahala, tak ada dosa. Yang tu ketul tanah keras. Kan. Yang tu tanah keras, tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau yang ada dosa, yang tu api, potongan api. Kan, kita pilihlah nak yang mana. Kena? Kena? Jaga daripada melakukan dosa. Dosa apa? Dosa bercakap. Kan? Dalam sebuah hadis Tirmizi, la tuksirul kalama bighairi zikrillah. Jangan kamu banyak cakap. Jangan kamu banyak cakap. Memperbanyakkan kalam, perbanyakkan cakap, bighairi zikrillah, selain daripada zikir Allah. Kan? Selain daripada zikrillah. Zikir Allah tak apa. Zikir Allah banyaklah tak apa. Zikir Allah ni macam tadi yang saya sebut. Zikir Allah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ataupun bercakap perkara yang memberi manfaat di akhirat. Bercakap tentang kebesaran Allah, bercakap tentang ini halal, ini haram, kan, nasihat-nasihati tentang kebaikan agama. Yang tu semua termasuk dalam zikrullah. La tuksirul kalama bighairi zikrillah. Jangan kamu perbanyakkan cakap selain daripada zikir Allah. Betul tak? Fa inna kathratal kalam bighairi zikrillah ta'ala qaswatul qulub, qaswatul lil qalbi. Banyak bercakap selain daripada zikir Allah, itu semua mengerahkan hati. Mengerahkan hati. Bila hati kita keras, susah nak terima nasihat. Kan, bila hati kita keras, kita buat dosa, kita tak rasa apa sangat. Kan, tu hati keras. Susah nak terima kebenaran. Tu qaswatul qalb. Apa di antara punca qaswatul qalb yang menyebabkan keras hati? Banyak cakap. Kan? Wa inna ab'adan nas minallah qalbul qasi. Sesungguhnya yang paling jauh manusia terhadap Allah adalah hati keras. Orang yang hati keras ni jauh dengan Allah, sebab dia payah nak terima nasihat, payah nak dapat kebenaran. Nak terima kebenaran payah. Kan, jadi dia jauh. Inna ab'adan nas minallah qalbul qasi. Orang yang paling jauh pada Allah adalah orang yang hati keras. Betul. Hati keras. Jagalah. Kemudian kata apa nama mana tadi?
maka padanya nasib rugi tersebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Kalau dia pilih untuk bercakap perkara dosa, maka dia meninggalkan emas dan memilih api. Kalau dia bercakap perkara yang tak ada dosa, tak ada pahala, yang tu dia meninggalkan emas, dia memilih sepotong tanah keras. Kalau dia bercakap perkara yang ada pahala, yang tu dia memilih emas. Jadi orang yang bakal akan pilih emas. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Rugi yang sangat besar lah kalau dia pilih api. Dia pilih api rugi. Dia tolak emas. Kan, tolak emas, maka dia rugi yang sangat besar. Orang yang rugi sangat besar. Contohlah. Dalam hadis Muslim, innallaha yarda lakum thalathan. Allah Taala redha kepada kamu tiga benda. Wa yukrahu lakum thalatha, dan Allah Taala tak suka kepada kamu tiga juga perkara. Kan? Farada lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Taala suka kamu ini beribadah kepada Allah dan tidak melakukan syirik kepadanya. Sedikit pun tidak buat syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan kamu pegang dengan tali Allah semua kamu berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bersatu atas nama Al-Quran dan As-Sunnah. Kan, ta'tasimu bihablillah, kan, berkasih sayang kerana Allah, benci kerana Allah, membela agama Allah, tu ta'tasimu bihablillah. Kan, wala tafarraqu, dan jangan kamu pecah belah. Jangan berpecah belah. Sama-sama orang beriman berkasih sayang. Kan, tak mau berpecah belah. Kan, ta'tasimu bihablillah wa jami'a wala tafarraqu. Kamu pegang dengan tali Allah semua kamu, dan jangan kamu pecah belah. Yang ni yang Allah Taala redha. Yang pertama tadi, kamu beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan kamu tidak bersyirikkan Allah sedikit pun, dan kamu pegang dengan tali Allah, dan jangan kamu pecah belah. Kan, jangan pecah belah. Berkasih sayang, satu padu, tolong menolong. Kan, bela membela, jaga menjaga. Tu di kalangan orang Islam. Kan, mukmin kalbunyan yashuddu ba'dhu ba'dha. Orang beriman sama-sama orang beriman tu seperti satu binaan, saling mempertahan antara satu sama lain. Asyabbaka biyadih, dan Rasulullah tasbik jari dia. Orang Islam ni, orang beriman sama-sama orang beriman seperti satu binaan, saling pertahan antara satu sama lain. Lalu Rasulullah buat macam ni, saling pertahan antara sama orang Islam. Kan, wa anta taqsimu billah wa anta taqsimu bihablillahi jami'a. Kamu pegang dengan tali Allah semua kamu, dan jangan kamu pecah belah. Itu tiga perkara yang Allah Taala redha kepada kamu, kata Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, ibadah kepada Allah Taala, tidak buat syirik, berpegang dengan tali Allah, tidak berpecah belah. Kan, apa dia? Beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, kan, berpegang dengan tali Allah, dan tidak berpecah belah. Wa yukrahu lakum qila wa qal, dan yukrihu lakum, dia benci, dan Allah Taala tak suka kepada kamu ni apa dia? Qil wa qal, cakap banyak, cakap. Begitu dah begini, itu ini cakap. Allah Taala tak suka. Kan, wa yukrihu lakum qil wa qal. Allah Taala tak suka bercakap cakap sembang-sembang kosong. Allah tak suka. Kan, wa kasratus su'al, dan banyak tanya perkara yang tak ada manfaat, tak ada faedah. Kan, pun Allah Taala tak suka. Wa idaatul mal, dan menyia-nyiakan harta pun Allah tak suka. Tiga perkara. Hadis Tirmizi. Betul lah. Maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan, makanan segala negeri, dan segala adat manusia, segala kelakuan manusia, dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Yang ni yang saya faham macam inilah. Maka setengah daripada perkataan yang tiada memberi manfaat. Kat situ apa? Kat Rumi tulis apa? Yang memberi manfaat ke yang tiada memberi manfaat? Memberi manfaat. Tak apa. Kalau memberi manfaat maksudnya macam inilah. Menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri, dengan maksud menyebut-nyebut nikmat Allah. Kalau manfaat situlah. Kalau tak manfaat ni cerita pasal makanan, cerita saja. Tong kan.
Kita tahu kat sana sedap makan. Oh sini udang dia besar-besar. Ni ada laksa telur. Sambung. Cerita saja. Hak tu sia-sia tu. Yang tu sia-sia, tak ada manfaat. Tapi kalau sebut semua tu atas dasar menyebut nikmat Allah, kan, wa amma bi ni'matillahi, macam mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sebutlah. Kalau kita cerita pasal makanan dengan maksud menyebut nikmat-nikmat Allah, yang tu tak apa? Yang tu tak sia-sia. Yang tu ada pahala. Tapi kalau sebut saja suka, makanan ni sedap, makanan tu sedap, teliur makan sedap ni, dia kata, jom makan. Yang tu tak ada apa-apa, tak terkait dengan menyebut nikmat Allah. Yang tu perkataan tu sia-sia. Sia-sia ni tak ada pahala, tak ada dosa lah. Tapi kalau sebut dengan maksud menyatakan nikmat Allah, yang tu manfaat, yang tu memberi manfaat. Kan. Kelakuan makanan segala negeri, hal-hal makanan segala negeri, kan, dengan maksud menyebut nikmat Allah. Nikmat Allah kita disuruh sebut, kan. Amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Tuhanmu sebutlah. Sebut nikmat Allah. Tu bahasa makan tu sebut, sedap. Dalam hati dengan maksud memuji nikmat Allah. Sedap. Kan. Dalam hati dengan maksud memuji nikmat Allah Taala bagi. Dan bercakap tentang segala adat manusia, kan, adat kebiasaan manusia, segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan. Cerita orang ni macam ni, orang tu macam ni, orang ni suka buat ni, kat sana orang suka jenis cakap kasar, kat sini cakap sikit. Orang sana cakap kasar-kasar, orang sini cakap lembut-lembut sikit, kan, cerita pasal kelakuan manusia, kan. Yang tu kalau bukan dengan maksud melihat pada ciptaan Allah, kan, dia jadi sia-sia lah. Tapi dengan maksud melihat kepada hikmah di sebalik ciptaan Allah, tak apalah, ada pahala, kan. Tapi kalau cakap saya saja, orang sana saja sembang pasal orang, kan, kat sana depa gaji suka, sana dia jarang mandi, orang sana tak suka mandi sebab sana sejuk. Cerita saja kosong macam tu, kan. Saja syok sembang. Tak sembang. Yang tu kosong, yang tu tak ada manfaat. Faham tak? Tapi kalau sembang tu dengan maksud bercakap tentang bagaimana hikmah di sebalik ciptaan Allah, yang tu tak apa. Yang tu tak ada apa? Yang tu memberi manfaat. Begitulah kelakuan perniagaan dan perusahaan, kan. Hal-hal perniagaan dan hal-hal perusahaan. Perniagaan lah, kan. Cerita pasal meniaga tu, meniaga ni, aku meniaga kuih tak apa nak laku. Aku meniaga kuih, dia ni kuih banyak laku, kuih dia sedap, aku tak tahu dia buah resipi apa, aku pun nak jual lagi lah, tak kira, kan. Mungkin kurang garam kot, lebih gula kot. Sembang masa tu saja, tak ada apa-apa. Yang tu kosong. Tapi kalau ada hikmah di sebalik, kan, cerita pasal kan, kalau ada kaitkan dengan perkara agama, perkara hikmah ciptaan Allah, yang tu adalah pahala, kan. Tapi kalau sembang kosong macam tu tak ada apa, kan. Dosa tak dapat, pahala pun tak dapat. Sepotong tanah keras, kan. Sepotong tanah keras, betul lah. Kalau sembang pasal perniagaan pun semua, sembang dengan maksud apa? Nak menunaikan tanggungjawab nafkah kepada keluarga, yang mana itu merupakan kewajipan agama. Itu tak apa, ada pahala. Kan, cerita macam mana nak buat kuih ni, aku ni cuba rasa lebih garam ke, lebih gula ke, lebih kurang tepung ke apa, cuba rasa tengok. Itu dengan maksud apa tu? Dengan maksud dia berusaha untuk mencari nafkah keluarga dia, kan. Ikhtiar, yang mana mencari nafkah untuk keluarga dia itu satu kewajipan. Syarak mewajibkan dia mencari nafkah, kan, untuk keluarga dia. Dia nak tampung anak dia, nak sambung belajar kat luar negeri ni, Al-Azhar, kan. Jadi ditanya, yang tu jadi sia-sia tak? Yang tu tak sia-sia. Tapi kalau kosong macam tu saja, tak ada apa. Yang tu tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kosong. Tanah keras. Ya. Tapi kalau ada maksud ke mana pun point dia ke arah akhirat, yang tu tak apa. Yang tu bagus. Macam tu lah. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu adalah berdusta dan mengumpat
dan berbantah-bantah dan memuji dan melawak. Ni kebinasaan lidah. Apa dia? Banyak berdusta, banyak bohong, cakap tak betul. Cakap memberitakan sesuatu yang bukan sebenar. Kan itu bohong lah tu. Yang tu bohong. Cakap bukan benda yang betul. Itu bohong nama dia. Bohong ni berdosa lah. Berdosa. Dia ada dosa besar, ada dosa kecil. Bohong ni. Kalau bohong yang menyakiti hati saudara, bohong yang menyakitkan hati orang, bohong yang mengambil hak orang, tu bohong tu dosa besar. Tapi kalau bohong tu tak ada yang tu, bohong tak menyakiti hati orang, bohong tak mengambil hak orang, yang tu dosa juga, dosa kecil lah. Kan saja bohong, aku dulu anak 3 lah, mati 3 orang ni tu. Tak ada pun sebenarnya. Mana ada anak dia mati tapi dia bohong. Bohong dia tu bohong yang tak ada apa-apa. Kita dengar je lah. Dengar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tak menyakitkan hati siapa-siapa. Tu dosa kecil. Dosa ke? Kecil. Tapi kalau bohong yang menyakiti hati orang, yang mengambil hak orang lagi, yang tu berdosa lah. Yang tu berdosa apa? Dosa besar. Kan? Balik-balik rumah, isteri minta duit. Nak beli beras. Beras dah habis lama lah. Tak ada lah duit, dia kata. Dah habis dah, dia kata. Habis buah minyak kereta tadi. Yang dapat tadi pun dah habis buah minyak kereta. Yang tu bohong tu. Bohong yang mengambil hak seseorang. Mengambil hak orang lain. Faham tak? Iaitu hak isteri dia untuk mendapatkan nafkah. Keluarga dia mendapatkan nafkah makan. Misalnya makan asasi kan. Tu bohong yang menyakitkan hati. Bohong yang mengambil hak orang. Bohong yang menyakitkan hati orang tak boleh lah. Kan? Yang tu bohong tu tak boleh. Yang tu dosa besar. Bohong yang tak menyakitkan hati orang, tak mengambil hak orang, yang tu dosa kecil. Yang pasti bohong tu berdosa. Tapi ada tempat yang boleh bohong. Itu kita dah cerita dah kan. Ada tempat boleh bohong. Bukan semua. Macam mana dia kata? Seperti berdusta dan mengumpat. Mengumpat ni bercakap tentang saudara kita, tentang orang lain di belakang dia. Kalau dia dengar, dia tak suka. Tu mengumpat. Macam tu lah. Mengumpat. Macam tu lah. Bercakap tentang orang lain di belakang dia. Di belakang orang tu. Kalau dia dengar, dia tak suka. Cakap ke, isyarat ke, tak kira lah. Kalau dia tahu, dia tak suka. Tu mengumpat. Mengumpat ni banyak ni. Banyak dosa mengumpat kita ni. Kan? Jagalah. Tapi ada tempat yang boleh mengumpat. Kan ada tempat-tempat yang dibolehkan mengumpat. Itulah. Berbantah-bantah, berbalah. Kan berbalah. Berbalah ya. Kan benda yang tak ada manfaat apa. Kan berbalah. Tak ada manfaat apa? Tak ada manfaat apa pun berbalah tu. Kan berbantah-bantah. Yang tu tak boleh lah. Kan itu kebinasaan lidah. Betul lah. Berbantah, berebut parking ke, yang tak ada manfaat apa. Kan. Tapi kalau berdebat lain lah. Berdebat untuk menzahirkan kebenaran, yang tu lain. Ni balah, bantah tak ada apa-apa. Kosong. Kan. Hanya membawa pergaduhan, perpecahan. Tapi kalau berdebat, berdiskusi untuk menzahirkan kebenaran, mendapatkan kebenaran, yang tu tak apa. Kan Imam Syafi'i, ulama-ulama dulu berdebat untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran. Kan. Itu lah. Imam Syafi'i dulu berdebat dengan sahabat Imam Syafi'i berdebat. Imam Syafi'i pegang A, sahabat Imam Syafi'i pegang B. Berdebat tu. Menang kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, tak apalah, hang ambil A pula, aku ambil B. Berdebat, menang kat Imam Syafi'i juga. Kan? Bijak. Berdebat. Untuk apa tu? Untuk dapatkan kebenaran. Yang tu tak apa. Kan ni bantah-bantah ni yang lain ni. Kan? Bantah. Kan? Tempang, mencarut semua habis. Kata benda-benda yang tak ada dalam yang sepatutnya. Kan? Kutuk peribadi kawan tu, buka aib kawan tu. Kan? Yang tak ada apa-apa, tak ada kena-mena dengan menyatakan kebenaran. Yang tu tak boleh lah.
Kan. Dan memuji pun tak boleh. Kan, memuji. Puji orang sehingga orang tu rosak. Kan, memuji seseorang. InsyaAllah. Habis kan? InsyaAllah kan? Bunyi yang ni. Memuji yang apa nama? Puji yang merosakkan seseorang. Orang ni kuat bersedekah, kita puji dia. Hang ni baguslah kuat bersedekah. Tu boleh rosak dia tu. Hang ni baguslah kuat sembahyang. Kau ni baguslah kuat selawat, kuat beribadah, baca Al-Quran. Puji dia. Puji sampai boleh rosak dia. Dalam hati dia kata, oh bagus aku, dia kata hebat. Rosak dia. Kan? Puji yang boleh merosakkan seseorang. Puji ni tak boleh. Tu kebinasaan lidah tu. Faham tak? Nak puji belakang, jangan bagi dia tahu. Kan, tengok kau ni sembahyang, ibadah kuat mengaji, kita puji dia. Ni bagus lah, kuat sembahyang. Dah, hati dia dah rosak. Memang pun aku bagus dalam hati dia kata kan. Memang aku ni istimewa sikit, special daripada orang lain. Habis, rosak dia. Kan. Jadi nak puji, jaga-jaga. Puji belakang tak apa dah. Melawak yang sia-sia. Kan, melawak tak ada apa-apa. Melawak kosong nak bagi orang gelak semata-mata. Yang tu pun kebinasaan lidah. Kan, kebinasaan lidah. Melawak. Macam tadi lah Sayyidina Umar kata apa? Siapa yang melawak kan ustukhiffa bih, dia akan dipandang remeh. Kan, dipandang remeh. Contohlah. Janganlah puji jaga. Puji tak boleh. Tak boleh puji. Kalau kanak-kanak yang patut, yang layak, yang padan, boleh lah. Budak-budak kita puji dia makin semangat nak buat. Kan. Tapi kalau orang dewasa ni kan bimbang lah. Apalagi orang masjid, orang surau kan. Orang dah kaki masjid, kaki surau kan. Kita pergi puji dia. Bagus, kuat sembahyang Jumaat hari. Dia pun terangkat, habis rosak pahala dia. Kan. Tapi kalau orang tu baru-baru nak jinak dengan masjid, mungkin kadang-kadang perlu juga puji. Untuk dia semangat masuk masjid kan, misalnya kan. Perlu juga, tengok keadaan lah. Contohnya. Kadang-kadang bagi orang beriman ni kan, dia ni juga kan Rasulullah sebut busyra ajil lil mukminin. Kalau kita ni beribadah, tiba-tiba ada orang puji, kan, ada orang puji, Rasulullah kata itu khabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Yang tu tapi hati kena jaga sungguh lah. Kan, kalau dia betul berilmu, dia tahu macam mana nak set up pujian orang tu. Kan, orang puji dia kembali kepada Allah Taala, dia tak nak apa-apa. Contohlah. Okey, habis ya. Kita berhenti sini dulu. Berhenti kat mana tadi? Dan melawak situ ada kan? Melawak. Ada dan melawak tu. Kita berhenti sini. Habis ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayna min nufusina wa ahlina mimma barik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.